Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu dalam majlis ilmu secara maya ni. Saya Insan binti Ismail daripada Parlimen Padang Serai ingin memberikan sedikit tazkirah ringkas mengenai tajuk syirik. Apakah itu syirik? Syirik dari segi bahasa bermaksud mempersekutukan, manakala dari segi istilah pula bermaksud menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, sama ada makhluk yang hidup ataupun tidak. Orang-orang yang melakukan syirik ini pula disebut musyrik. Syirik terbahagi kepada dua. Pertama, syirik khafi, iaitu tersembunyi. Yang kedua, syirik jali, terang atau nyata. Syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik kecil yang tersembunyi yang boleh menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Contohnya riya, ujub, takabur dan lain-lain. Perkara ini jelas disebut dalam Al-Quran melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang bermaksud, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadatnya. Maksud syirik dalam beramal dalam ayat ini ialah menunjuk-nunjuk ketika beramal atau riak dalam beramal. Rasulullah dalam sabdanya pernah menasihati para sahabat supaya berhati-hati dan menjauhi syirik kecil. Lantas ditanya oleh sahabat, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, syirik kecil yang dimaksudkan itu ialah riak dalam beramal. Yang kedua, syirik jali, terang atau nyata. Syirik jali ini boleh menyebabkan seseorang jatuh ke tahap kufur. Ianya boleh berlaku melalui salah satu daripada perkara berikut. Yang pertama, melalui i'tiqad, seperti meragukan atau menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Yang kedua, menerusi perbuatan atau amalan tertentu seperti menyembah berhala, batu, pokok, matahari, bulan bintang dan sebagainya. Memuja nasib, meminta nombor ekor di kubur-kubur tertentu yang dianggap keramat. Yang ketiga, menerusi lidah atau perkataan seperti menghalalkan perkara haram dan mengaku keluar daripada agama Islam yang boleh membatalkan syahadah seseorang. Syirik juga merupakan perbuatan zalim manusia terhadap Allah seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 13 yang bermaksud, janganlah engkau mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang amat besar. Bahaya dan kesan syirik pada manusia ini, ianya boleh menghancurkan seluruh amalan. Kedua, jika meninggalkan dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampunkan oleh Allah. Yang ketiga, pelakunya diharam masuk syurga. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Kelima, syirik adalah dosa yang paling besar. Yang keenam, perkara pertama diharamkan oleh Allah Ta'ala, iaitu syirik. Yang ketujuh, sulit menerima kebenaran. Kelapan, hanya akan memperoleh kesenangan yang sementara. Yang kesembilan, amalan dan harta yang dinafkahkan akan menjadi sia-sia akibat perbuatan syirik. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjauhi syirik dengan memperdalam keimanan kita terhadap Allah. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Meyakini bahawa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dari kekuatan dan kekuasaan Allah. Ikhlas dalam melakukan amal kebajikan terhadap Allah Ta'ala. Banyak mengingati Allah dengan berzikir, bererti kita berusaha menghindari perbuatan syirik. Kerana syirik merupakan perbuatan zalim
yang tertinggi manusia kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi dalam situasi sekarang, negara kita dan di seluruh dunia juga dilanda oleh pandemik iaitu COVID-19. Oleh itu, marilah kita sama-sama perbanyakkan zikrullah. Moga-moga COVID ini diangkat dari muka bumi ini. Sekianlah dahulu tazkirah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Segala yang baik dan kebenaran itu daripada Allah Ta'ala, dan segala kekurangan dan kekhilafan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.